Okey. Terima kasih diucapkan kepada Puan Moderator kita, Puan Nur Nazatul Marni binti Abdullah. Yang dihormati, yang berusaha Tuan Pengetua, Tuan Haji Ahmad Fadil bin Yakni, barisan SLT, MLT dan juga rakan-rakan guru SMK Tunku Putra. Okey, selamat datang ke kelas Cikgu Aina. Okey. Sebelum kita mulakan PLC kita hari ini, saya harap cikgu-cikgu boleh onkan kamera sebab rindu kan, dah lama tak nampak cikgu-cikgu, kawan-kawan kat sekolah. Dan sekiranya cikgu-cikgu ada soalan, boleh saja typekan di ruangan chat. Okay. Andai kata penerangan saya terlalu cepat, kawan-kawan boleh je stop. Aina cepat sangat. Okay. Saya akan slow sikit. Saya punya speed boleh juga kawan-kawan boleh offkan mic jika tak ada pertanyaan, dan harap rakan-rakan guru boleh bekerjasama dalam PLC kita hari ini. Okey. Okey, hari ini PLC kita adalah perkongsian tentang aplikasi PDPR atas talian. Okey, antaranya adalah Slido, Mentimeter, Jamboard, Quizzes dan bagaimana untuk menggunakan breakout room. Breakout room ni memang sangat berguna, yang mana kita boleh beri pelajar buat aktiviti secara berkumpulan. Okey, hari ini rakan-rakan guru akan merasai semua aplikasi-aplikasi yang kita boleh gunakan dalam PDPR kita. Okey, kita pergi ke slide yang seterusnya. Okey kawan-kawan, sebelum kita mula PLC kita ada energizer. Okey, energizer tu hari ni kawan-kawan, seperti yang saya maklumkan pagi tadi, kawan-kawan kena sediakan pen atau pensel dan juga kertas. Okey, energizer kita pagi ni ialah 3 wishes. 3 wishes, that means kawan-kawan kena lukiskan. Lukis ya kawan-kawan, bukan tulis. Lukiskan 3 permintaan kawan-kawan yang nak sangat sekarang. Ni ibaratnya macam kawan-kawan jumpa lampu ajaib. Lampu Aladdin tu kan. Okey. Lukiskan 3 permintaan kawan-kawan. Saya bagi masa dalam 2 minit saja. Okey? Dalam 2 minit lukiskan permintaan kawan-kawan. Okey. Boleh mula sekarang. Kawan-kawan boleh lukiskan atas kertas mana-mana, lukis gambar yang melambangkan 3 permintaan kawan-kawan. Cikgu Zaidi ni pandai lukis ni. Mesti hebat lukisan dia ni. Net lukis kartun aja. Apa kawan-kawan, lukis je. Jangan ada tulisan tau, jangan ada perkataan. Tak nak. Lukis je, melambangkan 3 permintaan kawan-kawan. Okey. Inilah nama dia, Wheel of Names. Okey. So, cara dia adalah, kawan-kawan dah siap lukis, saya akan spinkan Wheel of Names ni. Kita tengok nama siapa yang akan terpilih. Okay, so nama yang terpilih tu akan tunjukkan pada kamera apakah lukisan kawan-kawan, dan rakan yang lain kena teka apakah 3 wishes kawan kita tu. Okay, okay, dah sedia? 1. Okay, ready. Okay, 1, 2, mula. Yan yang kena, Yan. Okay. Okay, nampak nama Puan E dah masuk tak? Dah ada tak? Puan E, angkat tangan. Tak ada. Tak ada Puan E tak ada. Okay, Puan E tak ada. Oh, Ada. Okay, Puan E boleh tunjuk pada kamera. Sekejap saya stop sharing. Mana gambar kau E? Okay, tunjuk pada kamera gambar Puan E lukis. Nampak tak? Okay, nampak sikit. Puan E jangan gerak. Nampak? Okay, kawan-kawan boleh teka. Apa Clear. wishes Puan E?
Tak nampak. Yalah. Tanam clear kan? pokok, family. Tak nampak family. Apa? Tak nampak. Pokok. Ya, nampak family. 3 orang. dengan Landscape. dengan ada dot. Apa tu? Ajak jalan-jalan ke? betul. Jalan-jalan. Kurang satu gambar Puan A. Mana satu lagi? Dia 3 gambar kan? Bukan satu gambar 3 mission Satu mission lah, keluar pintu. Oh ya. Keluar. Mission kedua ialah 3 orang, satu keluarga pergi jalan-jalan. Mission ketiga ialah pergi exercise. Oh, okay. Keluar. Oh, nak pergi exercise. 14 hari bulan ya lockdown keputusan. Tunggu. Okay. Terima kasih. Thank you. Okay. Slide kita yang seterusnya. Cikgu jawab soalan ni. Apakah perasaan cikgu mengenai berita PDPR dilanjutkan lagi sehingga 17 Julai ni? Betul kan? Okay. Apakah perasaan cikgu? So, cikgu boleh jawab dalam soalan. Okay. Tak ada ya. Di sini cikgu tak nampak. Ni baru ada. Okay. Okay, kita dah nampak dah jawapan kawan-kawan. Ada yang takut. Okay, perkataan yang paling besar tu adalah jawapan yang paling ramai diberi. Okay. Sedih, tak dapat jumpa pelajar, tak best, stres. Ya, betul-betul memang stres. Sebenarnya menghadap online memang betul. Perasaan sedih dan takut, betul. Especially yang nak mengajar tingkatan 5 tahun ni kan, memang sangat mencabar, dan pelajar tingkatan 5 tahun ni adalah bangsa paling nak kata paling teruk. Macam kesian pula sebab diorang daripada tingkatan 4 sentiasa PDPR kan. Paling lama PDPR. Sampailah ke tahun ni. Keras. Yang penting sihat. Bosan sebab tak puas mengajar, ya betul. Aduh, susah. Okay, ada lagi yang nak jawab? Tak seronok. Entahlah, sampai yang dah ada tak ada perasaan dah. Okay, terima kasih kawan-kawan atas respon soalan. Okay, inilah yang kawan-kawan alami ni, inilah Slido. Okay, kita nyatakan, kita nakkan interaktif daripada pelajar-pelajar kita. Okay. Nak bertanya Cikgu Ainah. Dengan Slido ni memang kita kena login dulu, kita kena daftar dulu lah. Ya betul. Kejap ni saya akan terangkan macam mana nak ni. Alright. Tak sabar lagi nak tahu. Okay, saya akan terangkan satu-satu macam mana nak ni. Okay, sekejap. Okay, apa fungsi Slido ni kawan-kawan? Okay, Slido ni fungsi dia boleh digunakan sebagai fasa engagement lah. Kalau kita dah biasa dengar fasa 5E ni, engagement ni kita nak tarik perhatian pelajar supaya dia kekal, boleh fokus dengan topik kita hari ni, dan juga boleh juga berfungsi sebagai set induksi PDPR kita. Selain tu dia menggalakkan pelajar berinteraksi semasa PDPR. Okay, dalam masa PDPR ni pelajar biasanya dia senyap je, lepas tu tak onkan kamera, tak bersuara, seolah-olah cikgu cakap seorang-seorang. Kadang kita present pun
dia tak cakap pun nampak ke, tak nampak ke, macam kita cakap seorang-seorang. Okay, boleh juga sebagai energizer sebelum kelas dan boleh juga dijadikan sebagai exit ticket atau refleksi PDPR kita. Okay, and then ni adalah amalan baik yang saya dah gunakan dalam kelas saya lah, PDPR saya. Okay, ni saya yang pertama ni diorang buat dengan kelas tingkatan 3, yang kedua ni dengan kelas tingkatan 2. Okay, saya akan stop sharing yang ni. Okay, cikgu boleh type dekat sini bahagian Google. Boleh nampak ya? Okay, type je Slido. Nampak clear. Okay, and then boleh nampak terima kasih Cik Zaidi. Klik je Slido ni. Okay, kemudian kawan-kawan boleh login. Login gunakan MOE pun boleh. Okay, so bila dah masuk login macam ini, dia akan keluar paparan macam ni lah. Okay, first step yang pertama, kawan-kawan nak create Slido untuk presentation kelas cikgu, boleh gunakan klik dekat new Slido. Okay, bila dah klik new Slido, saya laju sangat tak? Agak laju. Okay, saya ulang balik. Okay, kawan-kawan dah login tadi, okay, pada Slido. Kemudian klik pada new Slido ni, dia akan keluar paparan macam ni. From scratch, maksudnya kita set up sendiri ataupun from template. So kalau from template ni, kalau kita klik, dia dah sediakan template-template ni untuk kelas kita. Maksudnya step kelas kita one by one tu. Okay, mulakan dengan icebreaker, lepas tu mulakan dengan turn numbers into fine. So ni quiz poll, okay, ataupun dia ada team meeting. Ni kalau boleh gunakan ni juga untuk kelas, okay. Dia dah adalah sediakan template-template ni yang mana cikgu-cikgu tak payahlah nak fikirkan apa aktiviti sebenarnya. Cuma yang contohlah saya gunakan use template ni. Okay, type je kelas apa, contoh kelas 2B. Okay, tarikh cikgu boleh setting, kat sini dah boleh setting lah nak mula tarikh bila, so 14 ni. Okay, kod dia dah bagi ni, kod, biasa saya tak ubah pun kod ni, biasa saya biar budak tu, pelajar kita masukkan kod nombor ni. So dia pelajar ni dia lagi rasa thrill dapat kod nombor kan, menghafal nombor, and then create je Slido. Okay, so bila create Slido, ni soalan multiple choice, dia dah siapkan lah, ni template. So pelajar akan gunakan jawab lah mengikut cara macam ni, ataupun sebenarnya kawan-kawan boleh create sendiri. Okay, tekan new Slido from scratch. Okay, type je kelas 2B Science. Okay, tarikh bila 14, boleh lah 14 ni, and then kita schedule Slido kita. Okay, so dia akan masuklah bahagian untuk kelas 2B Science saja. Create your polls ni maksudnya kita sediakan apa jenis soalan yang kita nak beri pada pelajar. Okay, quiz. Quiz ni boleh juga untuk pelajar. Maksudnya dipaparkan jugalah nama pelajar yang masukkan tu. Kalau yang tadi cikgu-cikgu masukkan tadi, pengalaman cikgu tadi tu, ni lah yang saya gunakan, word cloud. So masukkan apa soalan cikgu. Apakah superhero yang diminati? Biasa pelajar memang sukalah dia nak jawab soalan ni kan. Klik je save. Okay, then dah boleh guna. Macam mana nak guna cikgu-cikgu masa dalam kelas? Okay, tekan je present ni.
buka Slido, sebelum PDPR kita dah buka, dah sediakan satu-satu tab. Maksudnya kalau kita guna Slido, kita dah buka dah tab Slido. Kita dah buka dah setiap satu. Kalau kita guna Wheel of Names, kita dah siap satu. Maksudnya PDPR kita tersusun, berstrategi. Jadi kita tak kelang kabut lah. Baru nak kelas, kita dah tercari-cari mana aplikasi yang kita nak guna. Okay. Then boleh tekan present ni, terus present lah. Sharing, jangan lupa share dekat Google Meet kita. Kan nanti kita present bagian arah, rupanya pelajar kita tak nampak pun apa benda. Kadang pelajar ni dia tak respon pun, dia tak cakap pun. Cikgu cakap apa cikgu? Dia tak cakap pun. Okay, kita je bercakap seorang-seorang, dia tak ada pun nak cakap. Kita present ke tak? Nampak ke tak apa yang kita ni? Okay, setakat ni cikgu-cikgu faham tak? Boleh tak? Sorry, Cikgu Aina. Sorry nak tanya soalan. Aina, ni kalau yang Slido ni kita boleh buat hari sebelum kan? Ya, hari sebelum. So this mean dia dah save lah? Ya, dah save. And then pada hari yang kita buat Google Meet tu, kita nak cari dekat mana? Cikgu Lian boleh type je Slido tu balik, login, dia automatic memang dalam akaun Cikgu Lian. Oh, dia macam Google Drive lah? Ya. Dia automatic lah dalam dia punya web ni. So kita login kan akaun kita, so dia memang save dalam akaun kita. Okay. Lepas tu Aina, nak tanya, saya nampak Aina ada record video yang Google Meet ni kan, nanti boleh share tak video yang record? Ya. Nanti saya akan share sebab ramai juga cikgu-cikgu yang sekolah lain dia nak belajar, jadi saya tak open untuk kita punya PLC hari ni. Jadi diorang minta record dan minta share lah. Nanti saya akan sharekan. Okay, thank you Aina. Okay, terima kasih Lian. Ada lagi? Ya. Okey, betul. Kalau ini pelajar boleh pilih sama ada menjawab World Cloud ataupun quiz. So kalau quiz tu kita boleh buat sampai 10 soalan, 20 soalan boleh buat. 20 tu tak pastilah pula, tapi biasa kita nak attract pelajar dan kita nak tahu feedback pelajar, kita masukkan 10 soalan. Ikut masa cikgu. Tapi kalau cikgu Asif nak cuba sampai 20 boleh juga. Okay. Sebab Slido ni, terima kasih Asif tanya soalan ni, sebab Slido ni kita boleh attach sekali dalam kerja latihan pelajar dalam Google Classroom kita. Boleh masukkan. Dia ada link dekat sini. Tekan share ni. Okay, share link with participants and then masukkan je, attach dia dalam Google Classroom so pelajar boleh jawab lah. Kalau kita buat quiz kan. So setiap nama pelajar tu kalau katakan ada 5 soalan quiz, maka pelajar tu dah ada 5 soalan jawab lah. Ya. Okey, baik. Terima kasih. Sama ada nampak nama-nama pelajar tu. Okey. Ada lagi soalan cikgu? Cikgu Aina nak tanya, adakah kita boleh copy link itu dan beri pada pelajar dalam, contohnya dalam WhatsApp atau Telegram? Boleh Puan Lim. So kita boleh semak bila-bila lah maksudnya? Ya, betul. Kita boleh semak. Dia tak ada time limit untuk kita nak tengok page pada Slido inilah. Tak ada time limit. Kita boleh sebab yang penting saya tak pastilah kalau guna email personal kita. Kalau kita guna email MOE kita, cikgu sebenarnya email MOE kita ni sangat berguna sebab aktifkanlah Google Gmail MOE kita ni, sebab kerajaan memang dah bayar dan gunakan Planta Delima tu. Dalam Planta Delima tu memang macam-macam aplikasi ada dan semua aplikasi tu kerajaan dah bayar. Contohnya Canva. Aplikasi Canva ni kita boleh guna jadikan sebagai PowerPoint kita juga, sebagai kerja kita juga, dan dalam Canva tu segala featuring dalam Canva tu kita boleh guna. Kalau kita guna email personal kita, kebanyakannya aplikasi-aplikasi ni kalau kita nak guna upgrade lebih menarik dan lebih cantik lagi pun memang nak kena bayar. Jadi maksudnya
Kalau pelajar nak masuk Slido ni, dia kena guna MOE punya account ke? Tak juga, sebenarnya boleh guna email biasa. Boleh Boleh sebab saya ikut program Duta Guru tu, saya guna email personal saya, boleh. Okay, thank you. Sama. Okay, ada lagi soalan cikgu? Kalau tak ada, kita teruskan. Boleh nampak paparan saya ni? Boleh. Okey. Okey, soalan seterusnya, kenapa masalah ini berlaku? Okey, nampak paparan gambar sampah ni kan? Okey, ni bukan dekat Putra Indah, ni bukan Tongkang Pecah. Ni saya tak tahu kat mana, saya ambil kat Google je. Okey, kita biasa nampak masalah ni kan? Okey, ni biasa ini antara fasa engagement. Fasa yang saya nak buat dengan pelajar. Kita bagi satu situasi lah. Okey. Sekejap Okey, jadi cikgu boleh pergi ke cikgu boleh pergi ke www.menti.com dan masukkan kod 35495338. Ada kat atas ni. Type www.menti.com dan masukkan kod 35495338. Oh, laju sangat boleh pergi sini, bahagian sini, menti.com. Type je dekat Google, Google website tu, www.menti.com. Okey, dapat Aina. Okey, dapat Okey, masukkan kod tu 35495338. Okey, cikgu boleh jawab lah kenapa masalah ini berlaku. Saya rasa rata-rata pun kalau kita pergi mana-mana memang nampak masalah ni sebenarnya. Okey, dah ada sikap tidak tanggungjawab, betul. Ini masalah sikap lah bukan masalah bangsa ke, agama ke, tak ada kena-mengena. Ni masalah personal di individu tu sendiri. Tiada tanggungjawab sosial, ya betul. Tiada kesedaran sivik, betul. Penat dah cikgu ajar sivik kat sekolah tapi tak diamalkan. Okey, sikap kurang tanggungjawab, betul. Semuanya berkenaan sikap suka hidup dalam kekotoran. Ya betul. Pelajar saya pun ada jawab macam tu juga. Selfish, ya betul. Sangat betul, selfish. Pentingkan diri sendiri yang sama-sama. Tong sampah penuh sangat. Sebenarnya inilah jawapan yang saya nak cari sangat. Okey. Tong sampah penuh sangat. Ni berkaitan yang saya nak cari, tong sampah penuh sangat ni sebenarnya dalam PDPR saya nak cari jawapan yang boleh mengaitkan dengan inovasi pelajar. Masuk kod Cikgu Juliana, masuk kod 35495338. 35495338. Tiada tempat pembuangan sampah yang sistematik, betul. Tiada tempat nak buang, betul. Betul juga. Okey, kita tunggu ada kawan lagi yang nak mencuba Kita tunggu, kita bagi peluang lah. Sebenarnya bila aplikasi macam ni, dia pelajar rasa seronok sebab dia boleh berinteraksi. Sekarang pelajar kita kan generasi Z,
Jadi mereka memang dah biasa dengan aplikasi-aplikasi yang bermacam-macam sebenarnya. Kemudahan tidak mencukupi, betul. Sikap tidak bertanggungjawab, pengurusan PBT perlu dipertingkatkan. Betul. Cikgu ajar dia berangan. Okey. Apa malas ya, betul. Campak je, malas nak masukkan dalam tong sampah kan. Pelajar kita pun kat sekolah pun macam tu juga, tong sampah je tapi dia malas. Dia masuk je dalam bawah meja kan. Tidak mengamalkan tong sampah mengikut kategori. Tu betul juga. Kita tak biasakan sikap tu kan. Okey, semua dah. Okey, kita stop sharing ni Nampak? Okey, nampak Okey, Mentimeter. So cikgu type je Mentimeter. Saya ulang balik daripada awal Okey. Type Mentimeter dalam Google website. Okey, kemudian klik je dah keluar ni Mentimeter Interactive Presentation Software. Okey, klik je bahagian sini. Okey. So start presentation. So my presentation tu rasa cikgu kena login rasanya. Okay. Memang kena login lah sebab ni saya dah auto login. Cikgu kena login, boleh guna email personal ataupun email MOE lah. Then cikgu boleh nak mulakan presentation, cikgu boleh klik new presentation. Okay. Okay, create je lah. Okay, cikgu dah mulakan presentation ni. Okay, ni boleh juga dijadikan sebagai slide cikgu untuk mengajar. Cikgu sentiasa bagi soalan sebab kita digalakkan kalau boleh kita bukan fasa lagi zaman teacher centered learning. Kita adalah student centered learning. Kita nak pelajar yang mencari idea, menjawab persoalan, mendapatkan kesimpulan. Okay. Jadi boleh guna juga dengan Mentimeter ni. Dia ada pelbagai jenis question. Multiple choice ada, word cloud ada, open ended ni, soalan ni pun ada. Okay. Ada berbagai-bagai bentuk soalan. Okay. Question and answer, QA pun ada juga. Okay. Minta pelajar bagi QA ni maksudnya kita minta respon pelajar apa lagi soalan yang dia nak tahu ataupun apa lagi topik atau ilmu yang dia nak tahu lepas habis PDPR ni, apa yang mereka nak tahu. Ni biasa saya jadikan dia exit ticket saya lah. Okay, exit ticket refleksi PDPR saya. Kebiasaannya lah kalau dalam kelas PDPC saya. Okay, quiz competition pun ada tapi kalau tak silap saya, Mentimeter ni ada yang kena bayar lah untuk yang soalan lebih advance. Quick form ni, cikgu boleh explore. Saya nak ajar setiap satu pun rasa tak sempat, nanti kita ada banyak lagi aktiviti kan. Okay, sekarang ni pun dah 9.53. Word cloud ni samalah juga tadi. Cikgu klik je word cloud ni, cikgu boleh type soalan, your question kat sini. Apakah perasaan anda selepas PDPR ini? Boleh je. So nanti pelajar akan jawab, gunakan sama masuk macam cikgu gunakan tadi, alami tadi, gunakan mentimeter.com dan masukkan kod. So dia dah sediakan kod ni, pelajar akan masukkan lah. Cikgu bagi arahan dia macam tu tadi. Okay. Ni boleh share juga, sama juga fungsi dia, boleh share link ni pada pelajar-pelajar. Tapi cikgu, Mentimeter ni dia ada time limit dia. Cikgu boleh minta expand, tekan temporary voting code ni, expand selama 2 hari ataupun 7 hari. Tapi kalau 14 hari ni, yang ni kena bayar cikgu. Okay. Jadi untuk elakkan daripada kita guna yang kena bayar, cikgu boleh prepare
dalam PDPR cikgu sehari atau 2 hari sebelum pun boleh. Kalau macam saya ni, saya dah expand 7 hari lah sebab saya setting awal-awal kan untuk PLC kita hari ni. Okay, ni untuk participant. Ni presentation sharing. Bila kita nak present, kita nak linkkan dengan presentation kita, Google Slide kita, kita boleh copy link ni lah. Okay. Ada soalan tak cikgu? Setakat ni boleh ikut tak? So Aina, maksudnya kalau seperti Mentimeter ni seperti Slido, jadi kita boleh copy link untuk memudahkan murid masuk. Ya, betul. Sebab kita fikirkan pelajar dia kebanyakan dia menggunakan handphone. Ada masalah tak kalau mereka menggunakan handphone untuk online class? Kalau guna handphone, pelajar saya guna handphone pun ada yang guna handphone dia ada masalah juga, dia tak pandai nak macam mana nak minimize Google Meet dia tu dan buka Google Chrome kan. Okay, biasa saya akan bagi link juga, kita nak memudahkan pelajar kita. Sebab cikgu kan pemudah cara, jadi kita bagi jugalah link. Okay, jadi sebab kita kalau nak suruh pelajar pergi satu-satu memang payahlah, kita kena ajar dia macam mana nak search lagi kan. Ya, So kesimpulannya untuk Slido dengan Mentimeter ini, maksudnya kita dah siap copy awal-awal link itulah. Lepas tu masa kita online class, jadi kita share link untuk mereka klik. Jadi dia akan terus masuk ke page yang kita nak itu. Betul tak? Ya, betul. Boleh. Okay. Boleh, kita boleh buat step itu. Dia ada hak tak? Dia punya sharing tu, dia ada tak kita kena pilih share restrict to MOE saja atau dia open saja, mana-mana sesiapa yang ada link dia boleh jawab soalan? Siapa-siapa je ada link dia boleh jawab soalan. Okay. Thank you lah. Okay, welcome. Ya? Sorry nak tanya. Boleh. Kalau macam saya nak buat ujian, macam satu hari sebelum PDPR, saya buat sebagai ujian macam PDD, lepas tu saya masa PDPR baru saya buat bincang dengan budak macam ni, boleh tak? Boleh juga. Boleh kan? Boleh, tapi saya tak pernah lagi guna dia punya soalan quiz dia tu sama ada dia boleh paparkan ke tak nama pelajar. Okay, saya tak quiz mana saya tak pasti boleh paparkan nama pelajar ke tak. Yang pasti kita boleh tengok jawapan soalan yang mana paling banyak salah. Biasa kita akan bincangkan soalan yang mana pelajar paling banyak salah. Kat situ kita akan bincangkan lah, biasanya lah quiz competition ni. Boleh. Okay. Thank you. Welcome. Ada lagi soalan? Aina. Ya. Aina. Ya. Okey. Jadi antara Slido dengan Mentimeter ni kita boleh guna salah satu je lah ya. Tak perlu guna dua-dua lah. Tak, boleh je. Nak guna dua-dua boleh. Macam sekarang ni presentation Aina sekarang ni kejap guna Slido, kejap guna Mentimeter. Aina perlu belajar sebab nak kelainan pada pelajar. Pelajar suka benda-benda yang berbeza. Oh, okey. Untuk kita pelbagaikan lah ni. Ya, sebab pelajar kita generasi Z. Jadi dia suka benda yang baru, benda yang seronok. Saja. Ya, pelajarnya Z, cikgunya masih X ni. Tak apa, cikgu ikut yang mana keselesaan cikgu. Cikgu rasa selesa, cikgu rasa senang, ikut je, boleh je. Tak kisah. So, saya kongsikan apa yang saya dah ajar pelajar saya tentang engineering design process. Itu step dalam pembinaan inovasi STEM. Okay, saya dah mula buat dengan pelajar tingkatan 2B. Okay, ini adalah
yang saya dah jalankan dengan pelajar, saya bagi gambar sama macam tadi, masalah tentang sampah, dan saya bagi soalan, apakah soalan-soalan yang anda perlu kemukakan untuk memulakan EDP anda. EDP ni pelajar dia dah tahulah, Engineering Design Process. Okay, so pelajar bagi soalan sebab ini adalah fasa tanya mereka untuk mengatasi masalah tersebut ataupun isu-isu yang kita bagi. Ni contohlah soalan. Okey cikgu, kita akan pergi ke aktiviti yang seterusnya. Ni aktiviti yang saya rasa paling mungkin paling busy lah. Okey, kita pergi ke aktiviti breakout room. Cikgu boleh nampak ya presentation saya? Nampak. Okay, dalam breakout room ni kawan-kawan akan diberikan link ke breakout room. So saya akan share nanti kejap lagi dalam Telegram rasmi. Okay, dalam satu kumpulan, dalam satu room tu 9 hingga 10 orang ahli. Okay, cikgu boleh gunakan juga Jamboard. Dalam aktiviti breakout room ni kawan-kawan akan gunakan juga aplikasi Jamboard. Okey, masa diberikan untuk menjawab soalan dalam Jamboard tu adalah selama 3 minit. Okey. Bagi aktiviti breakout room ni, jawab soalan yang tertera dalam Jamboard tu. Okey, cara dia ialah cikgu bila dah masuk dalam room nanti, okey, sila jawab slide mengikut nombor kumpulan masing-masing. Contohnya Cikgu Zaidi kumpulan berapa Cikgu Zaidi? Cikgu Zaidi ingat tak kumpulan berapa? Bulan 1 lah hari ni kan. Okey, boleh tengok, cikgu boleh tengok balik dalam Telegram rasmi. Okey. Yang saya hantar one pager PDF tu, cikgu dan kumpulan mana. Okey, dekat situ boleh klik link klik saja link ke room, ataupun kalau cikgu rasa itu macam susah, saya akan sharekan di chat. Okey, sila klik ikut room masing-masing ya. Jangan masuk room orang. Macam tu Okey. Kalau rasa nanti dia akan bergema, sebab semua nanti dah masuk banyak room kan. Okey, cikgu boleh left je main room, masuk je room cikgu masing-masing. Okey. Saya share juga link dekat Telegram, takut cikgu tak nampak. Nombor 1 tu link untuk kumpulan 1, nombor 2 tu link kumpulan 2 dan seterusnya. Cikgu dalam ahli kumpulan kena lantik seorang je. Kena lantik seorang je yang bahagian catatan ni. Dia yang susun jawapan, cikgu yang lain bagi jawapan. Kedah tu kenapa tu? Okay. Ini gerak-gerak tak berhenti, siapa gerakkan ni? Kelantan, turunkan lagi Kelantan. Waduh. Okey, Terengganu betul. Kelantan. Okey, Kelantan betul. Kedah bawa Perlis dulu. Perlis ke mana? Perlis ke mana tu Perlis? Ni kumpulan 5 ni Kedah tu kenapa ke atas sangat tu? Pulau Pinang. Jauh je Pulau Pinang. Ni kumpulan 4 ni faham. Dia bergerak ke atas pula. Aku terdekat, sorry. Siapa kecilkan peta ni kumpulan 3 ni? Aina, ada orang kacau lah Aina, kita orang punya kumpulan. Dia orang masuk kumpulan suka-suka hati je. Dia orang kacau kita.
Peta. Betul pun kau enak kita punya peta Malaysia habis lah. Tak apa. Nanti pancak SSTM tu yang kacau tu. Tak apa, bukan nak. Okey, part bahagian sini saya akan terangkan tentang yang pertama sekali tentang Jamboard lah. Okey, Jamboard ni kawan-kawan boleh gunakan ia sebagai bahan kerja berkumpulan. Okey, iaitu kita boleh gunakan masa exploration, explanation dan elaboration. Okey, waktu ni boleh juga jadikan sebagai kerja tugasan pelajar, kita attachkan dalam Google Classroom kita. Okey, macam mana nak mulakan Jamboard tu? Okey, saya tunggu. Okey, cikgu boleh pergi dekat Google Drive masing-masing. Mohon cikgu tutup mic ya. Sekejap. Mute mic. Okey, cikgu boleh nampak tak presentation saya? Nampak Nampak. Okey, kita pergi dekat Google Drive cikgu. Cikgu masuk MOE cikgu tu pergi dekat Google Drive. Dekat Google Drive ni ada perkataan new kat sini. Cikgu klik je. And then pergi kat more. So ada nampak Google Jamboard. Nampak sini? Okey, klik je sini. So dia akan masuk satu yang barulah. Okey, ni Google Jamboard cikgu. Yang mana kat sini cikgu boleh tukarlah edit title dia, contoh macam tadi geografi kan. Type ikut cikgu lah nak letak title kat sini apa, tajuk geografi ke, subtopik ke, untuk kelas ke, supaya cikgu senang nak bagi-bagikan latihan kepada setiap kelas kita. Okay, then kegunaan Jamboard ni cikgu boleh setkan background dia. Contoh biasanya cikgu matematik memang suka guna Jamboard ni sebab kita boleh setkan background dia ada kotak-kotak. Ni matematik, boleh buat graf. Okay, so minta pelajar boleh gunakan Jamboard ni. Kita dah sediakan dululah tapak slide untuk pelajar jawab latihan ataupun apa-apa aktiviti. Ni ikut kreativiti kita cikgu-cikgu macam mana, sebab kalau matematik saya tak biasa, saya bukan cikgu matematik kan. So jaranglah guna yang ni, biasa saya gunakan untuk label. Kita boleh masukkan gambar cikgu. Kat sini add image. Okay, boleh terus dia cari dekat Google Image. Cari kat sini so dia akan attach lah. Contoh. So gambar jantung ni masukkan je. So kita boleh buat aktiviti, minta pelajar labelkan kat mana. Contohlah, saya bagi contoh. Okay, macam tadilah peta Malaysia tu kan. So ikut aktiviti cikgu, dan sebelum ni saya guna dengan pelajar, minta mereka lukiskan mereka bentuk inovasi mereka tentang penapis air yang kita boleh gunakan di rumah. Kita tapis air domestik. Okay. Kemudian bila cikgu dah set upkan ni semua, kalau untuk kita gunakan macam aktiviti yang cikgu lakukan sebentar tadi, ada 6 kumpulan kan. Jadi cikgu sediakanlah 6 kumpulan. Sediakan slide, klik kat sini, sampailah 6 kumpulan. Kemudian apa yang cikgu kena buat, nak memudahkan kita copy je. Boleh copy paste je cikgu. Copy, pergi sebelah paste je. Memudahkan kerja cikgu. So ini aktiviti berkumpulan waktu PDPR kita. So pelajar boleh buat sama-sama. Yang penting pesanlah dengan pelajar, slide nombor 1 adalah untuk kumpulan 1, slide nombor 2 untuk kumpulan 2, macam itulah. Supaya tak berlaku macam tadi, ada kumpulan lain dia tersesat pula dekat slide lain, dia sabotage pula kan. Tapi jangan risau cikgu, benda ni memang bakal berlaku waktu PDPR cikgu. Okay. Dan Aina, sorry mencelah. Ya. Aina, maksudnya setiap slide tu kita boleh juga buat aktiviti yang berbeza untuk setiap kumpulan kan? Maksudnya barulah tak ada sabotage dari ahli kumpulan sebab dia orang buat aktiviti yang berlainan.
Ya, betul. Boleh cikgu. Itu namanya kreativiti. Ikut kreativiti cikgu. Kita boleh bagi berlain-lain aktiviti. Contoh kalau bahasa Melayu kan, slide yang pertama dia buat pendahuluan. Slide yang kedua dia buat taipkan ayat dia punya isi pertama. Slide yang terakhir buatkan kesimpulan. So boleh juga cikgu. Ikut kreativiti cikgu. Okey. Kak Ina nak tanya. Ya, ya. Kalau slide berbeza, soalan berbeza, maknanya kumpulan 1 boleh tengoklah soalannya kumpulan 2? Ya, boleh. Mereka boleh tengok sebab kita share. Okey. Link yang nak tanya Ina. Ya. Macam nak buat Jamboard ni, student perlu download Jamboard ni dulu ke? Kalau dekat handphone, mereka kena download dulu Jamboard ni lah. Oh, okey. Kat handphone ke kalau ada guna laptop pun ada yang macam cikgu kita tadi tu dia Jamboard tak ada kan. So kena download dulu, install dulu Jamboard tu dekat Google. Google je. Dia tak perlu install besar, dia kan size besar. Oh, okey, thank you. Okay. Sorry Ana. Ya. Ana, saya tengok kalau dalam Google Meet ni dia ada satu open whiteboard kan, dia ada satu whiteboard. Itu Jamboard juga ke? Whiteboard tu pun boleh juga guna, tapi itu bukan Jamboard. Itu whiteboard. Whiteboard sajalah. Itu whiteboard untuk kegunaan kita sebagai presenter. Contoh kita cikgu matematik, cikgu Liam cikgu matematik kan. Nak gunakan sebagai tunjuk langkah kira, langkah kerja. Itulah guna whiteboard tu. Oh, yang whiteboard tu pelajar tak boleh yang macam Jamboard ni dia tulis lah jawapan dia. Tak boleh. Oh, okey. Thank you. Aina, tadi Aina kata boleh copy and paste kan. Habis dia copy, kenapa pergi slide yang kedua tak boleh paste ni? Boleh. Pergi copy and paste yang maksud saya tu, Cik Puan Lim klik pada ikon yang Puan Lim nak copy. Okay. Tekan copy, Ctrl C and then pergi slide yang kedua, tekan Ctrl V. So dia akan okay. Guna control lah. Ya. Okay. Ada lagi soalan sampai sini? Aina, tadi kan setiap room tadi kan lain-lain dia punya link kan? Ya. So macam mana tu link tu nak share kat student? Ni pelajar yang advance ni. Kejap lagi saya akan ajar tentang Alright. Ini kita belajar Jamboard dulu Okay. Okay. Bila cikgu dah settingkan latihan untuk pelajar, macam mana nak share, okay, saya tunjukkan. Dekat share sini ada nampak mangga ni, ini private to only me, maksudnya untuk cikgu saja. Jadi kalau kita nak share pada student, klikkan share. Dekat sini tekan ni bahagian bawah ni, tukarkan. Dia kalau kita guna MOE, so dia akan offer pada orang yang ada MOE sahaja boleh buka link ni. Dan bahagian sini viewer, yang tadi cikgu hadapi masalah boleh view je kan, tak boleh interaktif kan. Sebab saya tak setkan sini boleh jadi sebagai editor, maksudnya cikgu boleh ubah suai lah. Okay, klik bahagian sini editor. Dan kalau nak memudahkan pelajar yang tak ada MOE dia tak boleh masuk, cikgu tekan sini boleh klik anyone with the link. Okay, klik anyone with the link dan copy link, siap. Okay, dah boleh copy link dan cikgu boleh setkan dalam, cikgu tak nak hilang link dia tu, cikgu boleh pergi dekat keep note ni. Okay. Tampal je lah kat sini. Keep note ni. Keep note ni sebagai nota kecil cikgu lah, supaya link ni nanti akan cikgu share pada grup kelas cikgu. Latihan dia lah. So jadi bila cikgu dah setting ni semua, so dia akan keluar public on the web. So siapa-siapa yang ada link tu boleh buka dan boleh gunakan. Sampai sini faham cikgu? Macam biasa cikgu boleh linkkan, attach link ni dalam Google Classroom. Kalau cikgu guna Google Classroom lah, nak jadikan dia sebagai latihan sebelum ataupun selepas kelas kita.
Okay. Boleh juga hantar dalam WhatsApp, grup Telegram boleh. Jadikan sebahagian latihan tambahan kita pada pelajar yang offline. Okay, ada soalan cikgu? Tak ada ya? Kalau di sini ada Cikgu Aina. Ya, ya. Kalau di sini ada katakan ada 6 slide. Maksudnya yang tadi Aina share itu dia akan ada 6 link ke atau macam mana? Tak, yang saya share tu adalah untuk satu semua slide ni. 6 slide ni adalah untuk satu link saja. Okey. Sebab tu Jadi yang tadi breakout room belum lagi kan? Belum, ni nak masuk ni Puan Lim. Okey, thank you. Okey, kita pergi seterusnya perkongsian tentang breakout room. Okey, breakout room yang saya guna, kalau cikgu nampak dekat presentation saya ni, saya gunakan yang nama Google Meet Breakout Room by Robert Hudek. Tak tahulah. Okey, so kalau macam mana nak cari breakout room ni, okey, saya sharekan. Cikgu pergi dekat web store, nampak bahagian sini. Okey, klik bahagian web store. Okey, type je dekat sini Google Meet Breakout Room. Okey, nanti dia akan keluar senarai macam-macam jenis breakout room Google Meet. So far, kebanyakannya hasil daripada review kawan-kawan saya yang menggunakannya, Google Meet Breakout Room by Robert Hudek ni yang paling senang lah, paling mudah. Okey, kawan-kawan boleh klik je sini dan dia akan keluar perkataan install. So cikgu boleh klik je install. Yang ni saya dah install, so dia akan keluar paparan macam ni lah. Okey, bila cikgu dah install, cikgu akan nampak ikon kat ujung atas tab Google cikgu tu, ada ikon macam puzzle, a piece of puzzle kat situ. Itu nama dia extension. Cikgu klik dan akan nampaklah senarai extension yang cikgu dah install. So klik dekat sini Google Meet Breakout Room. Okay, so dia akan keluar ni. Step yang pertama cikgu kena buat adalah, okay, dekat Google Meet Breakout Room ni, kalau cikgu tak ingat, cikgu boleh tengok pada paparan dia ni. Dia ada share macam mana nak buat dekat YouTube. Cikgu klik je lah video ni kan. Okay, cikgu boleh ikut. Kalau cikgu lepas ni cikgu tak ingat lah. Okay. Okay. Cikgu boleh nampak tak present saya yang ni? Boleh. Okay. Suara okey lagi Okey, jelas. Okay. Bila dah sampai sini breakout room ni, okay, cikgu boleh pre-assign breakout room. Maksudnya macam tadilah saya dah siap-siapkan link. Okay, jadi cikgu copy je link ni. So ni dia dah siapkan lah link untuk 6 breakout room kita. Copy. Sorry Aina. Tadi ada berlaku gangguan. Jadi memang kita tak nampak apa-apa sebelum masuk ke sini. Jadi boleh Aina ulang masuknya mula-mula masuk dekat breakout room untuk dekat bahagian course. Okay, boleh. Gangguan tak nampak apa-apa. Thank you. Okay, boleh. Saya mulakan balik. Okay. Pergi dekat courses ni, okay, saya mula ulang balik. Courses ni untuk cikgu setkan kelas cikgu lah, sebab kita ada banyak kelas kan, ada 3-4 kelas. Jadi cikgu klik je tambah kat sini. Okay, kelas apa, so boleh tekan lah. Okay, set kat sini. Subjek apa, boleh lah. Then apa yang cikgu kena buat adalah cikgu tekan save. Okay, bila dah save, okay, cikgu pergi dekat room pula. Okay, pergi dekat room yang kita nak setting tadi adalah kelas 3J.
Jadi cikgu kita tahu kan pelajar kita ada misal kata 20 orang. So 20 orang kita nak bagikan berapa kumpulan. Kalau boleh jangan banyak-banyak cikgu, nanti cikgu pun pening sebab banyak sangat breakout room. Okay, jadi kalau boleh maksimum 5-6 kumpulan. Okay, jadi saya setkan kat sini room tambahan kita. Klik tambah kat sini. Okay, kita nak bagikan 5 kumpulan. Kliklah sampai 5 kumpulan. Okay, dah klik sampai 5 kumpulan, cikgu setting kat sini lah. Kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3, kumpulan 4, kumpulan 5. Okay, dah sampai sini cikgu boleh tekan save. Okay, bila dah sampai tekan save, okay, so dia dah keluarkan link untuk setiap satu breakout room dan juga main room kita. Okay, kemudian cikgu pergi dekat Meet pula. Okay, apa yang cikgu kena buat ialah tekan breakout room, setkan 5, okay, untuk start kelas kita dan pre-assign. Klik pre-assign ni yang mana cikgu boleh copy semua link untuk kita hantar pada kawan-kawan macam cikgu alami tadilah. Okay, so boleh copy je, Ctrl C. Sekejap ya cikgu Sekejap. Okay, ada gangguan sikit. Okay. Then dah copy link ni, cikgu boleh teruslah bagi pada pelajar bila cikgu nak bagi pada pelajar supaya pelajar tak pening bila waktu kita dah nak mula breakout room. Okay. Macam mana cikgu nak mulakan breakout room ni dalam Google Meet. Bila nak mula je aktiviti breakout room baru cikgu tekan extension kat sini lah. Macam tadi step yang pertama tadi dah install, tekan je extension kat sini. So boleh klik Google breakout room. Kemudian dah boleh setting breakout room. Bila pelajar dapat link tu tadi dia akan terus masuk. Cikgu terus minta dia left main room, boleh pergi ke link breakout room masing-masing. Okay cikgu, tapi sebelum tu dah setting siap-siap lah kumpulan pelajar tu kumpulan mana supaya aktiviti PDPR kita tu ikut flow, tak bercelaru dan kita pun tak kelam kabut lah dan tak makan masa. Kalau kelas kita 2 jam boleh habis 2 jam lah. Mungkin cikgu memandangkan dah 11:07. Saya boleh proceed cikgu? Aina. Ya. Yang kita dah setkan pelajar tu kan, kan dah setiap kumpulan tu, setiap room tu ada dia punya link kan? Ya. Link tu kita boleh guna untuk kelas akan datang ke setiap kali tu kena buat yang baru? Tak. Boleh dah kekal je. Boleh guna akan kelas. Maksudnya kumpulan tu boleh kekal untuk kelas akan datang. Ya, betul. Kita dah settingkan dalam breakout room kita, so link tu kekal tak berubah untuk kelas. Meaning that nanti next class kita nak buat, kita just bagi link yang sama je. Ya, betul. Terima kasih. Sama. Okey, ada lagi soalan cikgu? Kalau tak ada kita proceed aktiviti yang seterusnya. Okay, ni aktiviti yang terakhir, quizzes lah. Okay. Kita try apa tu quizzes. Okay, cikgu dah nampak dah? Okay, dah nampak. Okay, cikgu boleh pergi dekat laman web quizzes ataupun joinmyquiz.com. Okay, masukkan kod 278988. Kita boleh start quiz ni kalau semua partisipan dah masuk ya.
Baru 2 orang. Baru 5 orang. Yang lain boleh tak? Okey, 8, 9. Okey, kita tunggu rakan-rakan yang lain baru kita start quiz kita Kita end kan kita punya. Okay, kita tengok siapa yang nombor 1, 2, 3. Okay, nombor 1 Pineapple Prize. Okay, nombor 2 Turmeric Twist. Pineapple Prize ni Puan Khatijah. Turmeric Twist ni siapa? Ingat tak? Kita tak ingat nama masing-masing. Okay, dalam quizzes ni kita boleh tengok soalan yang paling banyak salah ataupun soalan yang paling semua betul. Kita boleh tengok markah pelajar kita lah. Okay, kita exit. Saya ajarkan macam mana untuk mulakan quizzes ni dilakukan dalam kelas kita. Okay, kawan-kawan boleh type je quizzes dekat Google. Okay, so dia akan masuk sini dan minta login. Okay, kita mulakan dari awal lah. Okay, boleh nampak ya paparan saya? Nampak. Okay, kawan type je quizzes. Okay, dan klik je quizzes. Rasa ada yang kawan-kawan dah biasa. Okay, bila dia masuk macam ini, biasa dia dah minta login. Jadi kawan-kawan boleh login je guna MOE. Quizzes ni kalau tak silap saya ada juga dalam aplikasi Google Classroom maksudnya. Okay, and then first step yang pertama, kawan-kawan boleh tekan klik create. Create ni kawan-kawan boleh klik quiz. Okay, typekan nama quiz tu lah, Sains bab 6 contohnya. Okay, then bolehlah subjek yang relevant. Okay, pergi tekan next. Okay, kat sini kawan-kawan boleh create soalan yang mana berbentuk multiple choice ataupun checkbox ataupun fill in the blank. Ni kalau jawapan dia satu perkataan je lah yang sesuai. Kalau banyak perkataan takut perkataan yang dia tak dapat detect tu nanti quizzes ni kata salah pula Okay, open ended ataupun poll. Okay, contoh kita nak buat multiple choice. Okay, kawan-kawan boleh type je kat sini. Apakah yang dimaksudkan dengan contoh fotosintesis. So option answer ni type je lah. Answer jawapan A, jawapan B, jawapan C, jawapan D. Okay, then jawapan yang betul yang mana, kawan-kawan boleh klikkan. Contohnya jawapan yang betul tu B. Klik kat sini lah. Tanda right ni, ini jawapan yang betul. Okay, kalau nak tulis ada explanation ataupun komen, kat sini kena upgrade kawan-kawan punya quizzes. Okay, pergi kepada super lah. Okay, then klik save. Okay, nak tambah lagi soalan, klik kat sini new questions. Okay, new questions. Okay, boleh nak bentuk soalan apa pula. Ikut kreativiti kawan-kawan bagi kelas yang kawan-kawan rasa yang bersesuaian. Sebab kita je yang tahu pelajar kita tu tahap yang macam mana kan. Ikut kreativiti cikgu. Tak apa cikgu. Kita semua jadi cikgu yang kreatif. Okay, sampai sini boleh faham cikgu? Boleh. Okay. Contohlah. Okay, kalau dah
dah siap soalan cikgu tadi. Sekejap. Kalau dah siap, contoh yang saya dah siapkan tadi. Okey, contoh ni lah. Okey, ni contoh yang saya dah buat untuk pelajar saya. Bila dalam Google Meet cikgu nak present pada pelajar, tekan je start a live quiz. Maksudnya nak semua pelajar participate dalam quiz ni and then klik pada klasik. Okay, bila dah klik pada klasik, cikgu boleh tekan je continue, so dia akan present. Okay, dia akan present, dia akan minta bagi kod yang ni lah. Okay, kalau macam tadi ada masalah, ada Puan Lin tanya ada nama kan, macam mana nak setting nama tu. Saya pun tak ingat bahagian mana. Sebab saya pernah nampak kena setting pelajar kat situ boleh tukar nama dia pada nama dia yang sebenar lah. Bukan nama yang disediakan oleh quizzes ni. Saya pun tak ingat. Nanti kalau saya ingat bahagian mana, saya akan share pada kawan-kawan step by step dia macam mana. Dan bila, kalau bahagian klasik ni, quizzes secara live ni, bila ada partisipan je baru kita boleh tekan start. Kalau tak ada partisipan, dia tak akan boleh tekan start ni. So bila kita nampak pelajar kita okay yang join waktu Google Meet kita tu ada 10 orang. So cukup je 10 orang, cikgu boleh tekan start lah. Then boleh mulakan quiz paparan tadi. Okay cikgu. Aplikasi-aplikasi ni sebenarnya cikgu try and error je. Kalau tersalah pun tak apa. Okay, kalau tak kita takkan tahu fungsi setiap yang disediakan tu. Okay, salah pun tak apa cikgu. Cikgu Aina, yang ini pun sama boleh share link kan? Boleh. Boleh share link. Kat mana nak share link? Dekat ni, tekan assign homework. Kalau nak jadikan sebagai homework lah. Okay, tapi kalau nak share link tadi tu, cikgu tekan ni. Ni, share. Public access lah, so boleh copy link. Okay, tekan copy link ni, boleh share pada student. Okay cikgu, ada soalan lagi tak? Okay, kalau tak ada soalan, saya teruskan. Last lah, kita punya PLC kita hari ni. Okay, cikgu boleh pergi dekat Slido tadi. Boleh nampak tak paparan? Nampak. Okay. Okay, pergi kat Slido tadi, nombor kod dia pun sama 971313. Pekal perasaan cikgu dengan perkongsian kita pada hari ini. Okay. Cikgu boleh scan QR code tu ataupun masukkan kod join tu 971313. Okay, seronok. Aplikasi yang dikongsikan banyak membantu, excellent, berasap. Ya, tak apa cikgu, perlahan-lahan. Saya faham ada yang kita tak boleh nak serap semua kan, tak apa. Kita gunakan satu-satu. Ikut keselesaan cikgu lah nak guna aplikasi yang mana satu.
Tak apa. Yang penting kita jangan stres dengan PDPR kita, dengan apa yang kita nak sampaikan, kita happy-happy je. Walaupun nanti yang join Google Meet kita mungkin tak sampai sepenuhnya, tak satu kelas, kita fikir positif je lah. Mungkin pelajar kita tak ada internet, mungkin tak ada gadget, tak apa cikgu. Tapi kena belajar lagi, generasi X, ya faham. Rasa lebih bijak, ya bagus. Saya akan cuba belajar buat nanti. Okey, boleh cuba. Banyak topik agak pening. Ya betul faham. Sebab banyak aplikasi yang kita terangkan hari ni kan. Tak apa. Boleh cuba satu-satu cikgu. Okey, dah 30 orang dah cuba menjawab. Okey, terima kasih cikgu atas sudi bersama dengan sesi kita hari ni. Okey, seterusnya kita pergi aktiviti yang terakhir. Okey, aktiviti kita yang terakhir ni cikgu. Ni paling best lah. Okey, jom kita bergambar. Ada. Okey, terima kasih cikgu. Saya serahkan aktiviti kita kepada puan moderator kita hari ini. Saya harap perkongsian saya hari ini bermanfaat untuk cikgu-cikgu semua. Terima kasih.